إلى شفاعة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات وبالخصوص إلى روح المرحوم الشيخ خطيب الشربيني رحمه الله تعالى. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair wa hayyi lana min amrina rasyada, amma ba'du. Ababuna fillah, para pelajar muslimin muslimat, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita dapat bertemu kembali untuk kita bicarakan pula tentang madah fiqh wal mirath, yang mana bersama saya kita akan sentuh tentang fiqh lah. Sebelum kita masuk kepada agenda pada malam ni, yang insya-Allah ringkas sahaja sebab saya ada urusan selepas ni. Kelas ini di bawah tajaan Yayasan Maghfirah, maka untuk mengetahui ataupun untuk mendapatkan maklumat-maklumat berkenaan dengan program-program, berkenaan dengan aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Yayasan Maghfirah, maka bolehlah dirujuk di dalam kita katakan di media sosial, dan akan ada link-link tertentu untuk menjadi sukarelawan. Baik. Jadi malam ni macam mana yang semua tahu, dan saya memang dapat jangka memang tak ramai yang dapat masuk sebab masing-masing dah cemas, masing-masing dah gusar, masing-masing dah mula seolah-olah menjadi orang yang tak keruan kerana kita dah betul-betul dekat dengan peperiksaan. Jadi malam ni saya pun tak berniat untuk panjang-panjang. Target 9.45 habis. Sebenarnya saya target 9.30 habis. Jadi saya akan cuba secepat mungkin lah. Baik. Tips mumtaz untuk dalam fiqh. Paling penting mantapkan basic. Basic. Apa basic? Ta'rif, kemudian dalil, kemudian arkan, kemudian syarat. 4 ni kena cukup. 4 ni kena cukup untuk membantu kita dapat menjawab tiap-tiap soalan. Misalan kalau kalian tengok, saya ada jugalah print soalan percubaan negeri Perak, dan alhamdulillah saya tengok soalannya pun rata-ratanya semua fakta sahaja. Tanya objektif lah. Ditanya boleh terus jawab, boleh terus kita kata trace, kita boleh dapat tahu apa jawapan. Cuma untuk objektif, saya pesan siap-siap pastikan baca soalan dengan baik-baik, perlahan-perlahan. Perlahan-lahan, maaf. Bukan perlahan-perlahan, maknanya perlahan-lahan. Jangan terus melutu orang kata. Sebab kalian kena faham. Kalau contoh soalan pertama negeri Perak, min arkanit talaq al-khamsah hiya, baik, daripada rukun-rukun talak di bawah ini ada 5. Apa dia? Maknanya daripada tu ada berapa? Maknanya ada 1 je lah kat sini. Jadi jawapannya apa? Sirah lah. Baik, tiba-tiba ada kalanya soalan tulis min arkanit talaq al-khamsah illa, dia letak illa. Maknanya kita kena datangkan jawapan yang akas, yang ini berlawan kepada yang kebenaran. Kat situ kita kena faham soalan dan pastikan kita tidak
terlampau yakin sangat. Kemudian 4 tadi saya dah sebut, kemudian kita dah sentuh soalan objektif. Kemudian bila baca soalan objektif, sentiasalah bila dah siap, semak semula. Semak semula. Jadi kebiasaannya saya baca soalan, kemudian ni saya boleh jawab, saya bulat. Contoh misalan soalan ke-5 saya tak dapat jawab, saya akan biar. Saya tak akan buang masa, bertungkus lumus membuang masa di situ. Dia ibarat mat jugalah. Maknanya lepas tu kita langkau kepada soalan yang lain. Moga-moga kita ulang balik nanti ingat. Ulang balik nanti kita ingat. Jadi buat begitu selama sejam lamanya. Sejam lamanya sebab kertas satu kan. Jadi begitu kaedahnya. InsyaAllah Allah bagi ingat. Ataupun nanti dekat depan muka kertas tu, kertas soalan objektif, kalian conteng siap-siap. Ni apa. Biar penuh kertas soalan tu, objektif tu, walaupun dia bulat, kalian penuhkan dengan nota-nota. Sebab kenapa? Nak menghargai masa. Nak memastikan apa yang ada di akal kita itu, di fikiran kita yang kita dah hafal, tidak sia-sia, tapi kita tulis balik. Ma kutiba qarra wa ma hufiza furra. Dan apa yang ditulis itu akan kekal, qarra, wa ma hufiza furra. Dan apa yang kita hafal tu dia akan lama-lama hilang, pudar, sama-sama. Jadi sebab itu kalian tulis balik. Kerana apa? Sat lagi nak kertas 2. Nak untuk fiqh kertas 2. Jadi dah boleh dah kita nak membayangkan, menggambarkan, tasawur balik soalan tadi. Baik. Fakrullah, fiqh kertas 1 dulu kan? Ke kertas 2 dulu? Baik, fiqh kertas 1 dulu. Hari pertama betul? 16 Januari tu kan? Betul. Jadi harapan saya kalian boleh jawab gitulah. Maknanya conteng siap-siap. Saat nanti kertas 2 kalian akan ingat balik. Sebab kenapa? Sebab kita dah tulis tadi. Sebab nanti dah habis kertas 1, garantinya memang kita akan buka balik kitab-kitab kita. Nota-nota kita, makhtutat kita. Tulisan-tulisan tangan kita untuk kita nak buat refresh balik. Untuk kita nak backup balik apa yang mungkin kita telah terlupa tadi waktu jawab kertas 1 tadi. Tapi bayangkan kita dah tulis, kita dah rasa tenang, kita dah rasa yaman, kita dah rasa tenteram. Kemudian kita buka balik buku, kita buka tang mana? Kita buka tang yang tak ada dalam soalan je tadi. Oh, yang ni tak ada tadi. Okey, yang ni tak ada tadi. Begitulah kaedahnya. Begitulah kaedahnya. Tamam? Baik, selesai kat situ. Baik, kemudian soalan-soalan tentang hukum dan masalah. Ini hukum dan illah lah. Tadi masalah, apa hukum dan illah. Soalan tersebut, dia sebenarnya pada hemat saya, dia takkan keluar daripada konteks STAM. Maknanya dia takkan tanya level-level macam kita dah mufti. Tidaklah. Begitu, tidak. Ataupun level-level kita dah macam degree, level-level kita dah macam master, level-level kita macam dah PhD. Tidak. Dia hanya tanya dalam konteks STAM saja, diploma lah. Sebab baru-baru ni saya dapat soalan, ada pelajar tanya, aku talakkan engkau dengan talak 5 kecuali 2.5. Dia talakkan dengan talak, tadi saya sebut apa? Talak apa? Saya ulang balik. Saya tersilap. Patutnya saya sebut ni. Aku ceraikan engkau dengan talak 3 kecuali 2.5. Baik. Saya pun biar betul soalan begini. Soalan tu ada macam tu. Dia dalam bentuk macam tu lebih kurang. Tapi dia tulis 1.2 ataupun 1/2 kita kata sedemikian. Jadi saya pun duk fikir. Saya tanyalah rakan-rakan saya yang ada di pondok. Maknanya 1U, dia dah habis pondok, saya tanya dia. Jadi memang disebutkan walaupun begitu, dia tetap ikut kepada nombor yang asal. Maknanya 2.5, maka talaknya talak 2. Tetap talaknya talak 2.
Kalau 1.2 tetap talaknya talak 1. Maknanya 3 tolak 2 jatuh talak 1. Begitu. Jadi hukumnya tetap jatuh talak. Sebab kenapa? Lafaz itu lafaz yang sarih, kemudian dia berkait dengan lafaz yang apa tu kita kata lafaz yang boleh menyebabkan terjatuhnya talak sebab dia adalah kitab-kitab, adalah hadis dan sebagainya. Begitu. Itu gambarannya, gambaran. Jadi saya beranggapan tak adalah sampai ke peringkat sedemikian soalan-soalan yang akan diberikan sebab agak payah untuk dijawab. Baik. Selesai hukum dan illah. Kemudian miras saya tak sentuh ya, miras faraid itu saya tak sentuh tu. Ustazah Aimi yang sentuh. Ya, sebab itu memang portfolio beliau, bidang beliau untuk beliau ajar. Saya hanya fiqh sahaja. Baik, selesai kat situ. Kemudian kita akan ada 5 soalan. 5 soalan besar dalam kertas 2. Okey, habis kertas 1 kita masuk kertas 2. Kertas 2 dia ada 100 markah yang mewakili 60 markah. Kertas 1 40 markah, 40 soalan. Kertas 2 ada 5 soalan dan semua sekali ada 20 markah, kemudian digabungkan, maknanya setiap satu tu 20 markah, semua sekali 100 markah sama dengan 60 markah. Baik. Soalan pertama dia akan tanya tentang munakahat sahaja. As-soalul awal munakahat sahaja. Ini saya dapatkan daripada Sukses STAM 2021, ada jemputan tu kan. Jadi beliau maklumkan as-soalul awal munakahat sahaja. As-soalul thani hudud sahaja. As-soalul thalis ada 3 tajuk kat situ. Al-jihad wal al-sayd wal dhabaih wal uqdiyah was syahadat. Maknanya soalan yang agak mencabar dekat as-soalul thalis lah. Sebab dekat situ ada soalan tentang jihad, kat situ ada sayd wal dhabaih, kat situ ada uqdiyah was syahadat. Soalan-soalan tu akan masuk kat situ. Dia tak ada soalan jihad tiba-tiba dia keluar kat soalan pertama, tak ada. Susunannya begitu. Jadi as-soalul awal memang munakahat saja ditanya. Memang munakahat, kismul munakahat, bahagian munakahat. Tapi dia akan tanya apa? Talak, rujuk, iddah, kemudian bab radak, begitu. Kemudian soalan kedua dia akan tanya bab hudud. Zinanya, mencurinya, syarbul khamarnya, kotak utariknya, begitu. Kemudian soalan tentang jihad pada soalan ketiga, sayd wal dhabaih, al-uqdiyah was syahadat. Tamam? Jadi itu bentuk soalan yang mereka akan tanya. Dan ta'rif memang mereka akan tanya. Ta'rif. Ta'rif. Kalau mereka minta al-farqu bainal lafzus sarih wa lafzul kinayah atau talak sarih, talak kinayah. Jadi kalian boleh jawab guna ta'rif. Begitu. Kemudian begitu juga kalau soalan minta berkenaan dengan hukum illah tadi saya dah sebut. Soalan minta berkenaan dengan Allah Sayyidina Muhammad, rukun, arkan, maka buat dalam bentuk point. Semua boleh buat dalam bentuk point ya. Jadi buat dalam bentuk point supaya lebih nampak jelas jawapan tersebut. Sebab bimbang tulis sirah, lepas tu koma mahal, kemudian koma lagi mutalliq, koma lagi saya takut bimbang dia jadi macam pemeriksa sakit mata. Tapi bila buat dash, ini point, dia akan nampak terus. Dia akan nampak terus. Sebab kenapa saya berani cakap macam tu? Sebab misalnya saya pun ada buat, saya makan soalan-soalan. Maknanya saya makan sesama rakan-rakan, listam dulu. Kita lebih tertuju untuk lihat point-point tadi. Berbanding panjang menjela begitu. Melainkan soalan perlu kepada panjang menjela tu lain cerita. Itu lain cerita. Baik. Sekarang jam berapa? 9.18. Baik. Saya rasa itu sahaja yang saya nak sentuh malam ni. Dan untuk esok,
saya nak tanya pendapat lah Fakrullah Ismail ya, memandangkan Fakrullah aja dekat sini. Esok nak yang penting jangan bagi jawapan ikut ustaz. Saya tak nak gitu. Ikut saya. Tak boleh. Saya nak tahu kamu sendiri. Saya nak tanya tentang esok kamu perlukan kepada kita buat tentang exam percubaan STAM 2022 yang sebelum ni, ataupun kalian nak saya buat macam ni, cakap secara santai, lebih kepada motivasi supaya biar sekejap tapi dia padat dan selebihnya kalian boleh menghafal. Mana yang kamu akan pilih? Sebab ni tanggungjawab saya untuk buat kelas, jadi saya tetap akan buat kelas. Cuma saya mungkin akan singkatkan. Saya akan pendekkan sebab nak bagi masa dan peluang. Macam mana Fakrullah? Rasa nak jawab soalan tapi fokus kepada soalan situasi. Maknanya kamu nak jawab tentang soalan hukum illah lah ni. Oh, hukum illah. Baik. InsyaAllah kalau begitu saya akan cuba usahakan, untuk tunaikan dan Allah izinkan. Sebab esok pun saya ada majlis tahlil dekat rumah makcik saya, mak saudara. Kemudian hari ni pun saya ada hal sikit. Tapi insyaAllah saya cuba. Cuma saya minta kamu boleh tak spesifikkan tajuk apa yang kamu nak? Yang kamu rasa banyak-banyak inilah yang banyak merungsingkan saya. Contoh kamu kata, Ustaz Wadhabai lah yang paling merungsingkan saya apa jawapannya. Ataupun kamu rasa Uqdiyah wa Syahadat lah yang paling membuatkan saya rasa sukar bernafas. Sampai ke tahap tu. Itu gambaran aja tasbih tu. Balaghah. Bagaimana? Tajuk apa yang kamu rasa kamu macam payah sikit? Bab hudud rasanya. Okey, bab hudud. Baik. Bab hudud saya boleh cuba rangkumkan semua sekali. Maknanya daripada bab zina. Allahumma salli ala Muhammad. Daripada bab zina sampai kepada bab Allah sedang kotak tarik, insyaAllah. Baik. Itu saja yang kamu nak kita bincang? Maknanya kita akan menjurus kepada soalan kertas 2 lah. Soalan kertas 2. Baik, itu saja. Alhamdulillah. Baik. InsyaAllah saya rasa itu saja untuk malam ni. Kita akan jumpa dalam pertemuan yang akan datang. Tak ada jumpa dah kot. Sebab kalian dah habis dah. Kan? Ni kira pertemuan terakhir lah. Kan? Lupa esok ada lagi. Esok ada lagi. Tapi untuk kawan-kawan yang lain lah. Kawan-kawan yang lain tu pertemuan terakhir lah. Kan? Kira esok lah pertemuan terakhir kita. Tapi tak apa, esok lah saya akan tambahkan lagi apa yang patut. InsyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyya wa la matruda wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Afwan.